Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana biasa banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izin-Nya kita dapat lagi bersama pada pagi ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Quote of the Day bersama dengan Selamat Raya, Selamat Raya, salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin, maaf zahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu lagi. Saya bersama pagi hari ini bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk sama pagi. Ya, Nur Ara Pahang. Apa khabar orang Pahang? Kalau Temeluh Patin lah. Ya, Mekdah. Mekdah apa khabar? Apa khabar? Terima kasih kerana suri join Atuk. Sama-sama pagi hari ini. Nah, tajuk kita buat bicara mengenai nafsu dan syaitan. Syaitan sudah dilepaskan. Sepanjang bulan Ramadan, syaitan diikat. Tapi nafsu tak ikat. Masih lagi berlaku. Masih, ya, Zainal Dahlan. Zainal Dahlan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama hari ini mengenai nafsu. Nafsu dan syaitan. Okay, apa yang penting kepada kita ialah setiap manusia itu memang ada nafsu. Nafsu. Memang ada nafsu. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk sama-sama encourage your viewer to have bau wangi. Pin. Ya, Razak, terima kasih. Terima kasih kerana sudi. Atuk tengah cek apa ni function. Function yang ada. Ya, Muhammad Firdaus, terima kasih. Terima kasih Sudi Syarifah Saidin. Syarifah Saidin bila. Okey, tajuk kita hari ini kita soal-soal mengenai nafsu dan syaitan. Syaitan sudah pun diikat. Syaitan sudah pun diikat dan sudah pun dilepaskan. Bila kita puasa dalam bulan Ramadan, syaitan diikat dan sekarang dilepaskan. Siapa yang kuat, siapa yang mendapat Lailatul Qadar, siapa imannya tebal, kukuh, sudah tentu syaitan tidak dapat menggoda. Itulah yang kita harapkan. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Very good morning kepada rakan-rakan daripada Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak rakan Indonesia. Bapa di sini dari Malaysia. Bapa dari Malaysia. Kakek dari Malaysia. Kakek. Apa khabar orang Singapura? Mana rakan-rakan kita kamu dari Singapura? Mana rakan-rakan dari Sabah Sarawak? Siapa dari Sabah Sarawak? Angkat tangan. Ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, anda dari negeri mana? Ataupun pekan mana? Pekan. Ataupun bandar mana? Daripada selatan Thailand. Sawadee krap. Selatan Thailand. King Kau. Makan nasi. Okey. Dan rakan-rakan kita juga dari Brunei Darussalam. Apa khabar Mak Dayang? Mak Dayang, abang, apa khabar? Muhammad Jafar. Saya sama pagi hari ini bersama dengan tajuk kita ialah nafsu versus syaitan. Nafsu syaitan. Nafsu syaitan. Encourage viewer to share live and invite more friends.
Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Macam mana nak invite more friends ni? Jangan, terima kasih Zakaria. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Comment, keep mirror, subscription, treasure box. Sama-sama pagi hari ini dengan tajuk-tajuk kita. Bila apa yang paling menakutkan syaitan kepada hamba Allah? Hamba Allah. Syaitan cukup takut apabila hamba Allah itu solat. Apabila hamba Allah solat, dia cukup takut. Dia cukup takut. Jadi bagi orang yang kuat solat, dia akan berjaya mengatasi godaan syaitan. Itulah penting. Dalam solat ini terlalu penting dalam hidup kita. Atau sentiasa dalam apa jua perbincangan, mesti mengambil kesempatan walaupun sekejap bercakap mengenai solat. Solat ini terlalu penting. Solat wajib 5 waktu, lebih afdal di awal waktu dan berjemaah di masjid. Itu yang terbaik. Terbaik. Jangan sekali-kali tinggal solat wajib. Dan solat ini juga ada solat yang sunat. Solat sunat pun ada yang solat sunat yang tinggi nilainya, iaitu solat sunat yang ada waktu-waktunya, tak boleh sembarangan buat. Katakanlah sekarang ini waktu duha. Ini waktu duha, solat sunat duha. Bermula daripada pukul 8 tadi sampai pukul 12.30. Itu waktu duha. Waktu duha tak boleh buat petang, tak boleh. Waktu duha, solat sunat duha tak boleh buat malam, tak boleh. Itu maknanya solat sunat yang ada waktu. Jadi kita jangan tinggal. Jadi solat sunat duha ada waktu. Begitu juga solat qabliyah dan ba'diyah. Bila sebut qabliyah ba'diyah ni, maknanya dia terikat dengan solat waktu, 5 waktu. Macam subuh. Subuh kita ada solat sunat fajar. Itulah qabliyah fajar ataupun solat sunat fajar. Jadi 2 rakaat. Pahala solat qabliyah ni besar, tinggi. Solat sunat fajar pahalanya sama dengan isi dan dunia sekali. Lebih banyak daripada isi dan dunia. Sajaku solat sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Simple je. Mudah. Rugi orang tak buat. Begitu juga apabila datang waktu duha. Solatlah waktu duha walaupun 2 rakaat. Sajaku solat sunat duha 2 rakaat. Kena buat. Rugi orang tak buat. Rugi. Dan ada juga apabila masuk waktu zuhur, amalan-amalan yang ditekankan ialah qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Siapa yang mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan dimakan oleh api neraka. Salam raya, ya sama. Ya means salam raya juga. Apa kuih? Kuih masih ada ke? Kuih biskut lah, biskut MJ Bros. Terima kasih. Invite Mama Dila. Apa khabar Mama Dila? Baru invite. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama sekali ialah solat sunat ini penting. Setiap kali solat waktu dia ada solat iringan, dia panggil solat sunat. Jadi kelebihan solat sunat itu adalah paling tinggi sekali, ialah solat sunat witir, solat sunat tahajud, solat sunat qabliyah ba'diyah, solat sunat duha, waktu duha. Itu kena buat. Jangan tak buat, rugi. Dan ada solat yang tambahan. Solat tambahan. Kita ada solat wajib, kita ada solat sunat. Solat sunat itu pula ada kategorinya, iaitu ada waktunya. Waktunya. Sunat tasbih, betul. Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini disarankan supaya kalau mampu buat setiap hari. Kalau tak mampu, buat seminggu sekali. Kalau tak mampu, buat sebulan sekali. Kalau tak mampu, buat setahun sekali. Kalau tak mampu juga, buat 10 tahun sekali. Kalau tak mampu juga, buat sekali je seumur hidup. Jangan tak buat. Tuan share pasal solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Okey, solat sunat tasbih ni ialah kita bertasbih setiap kali takbir. Niatnya sama. Saja aku solat sunat tasbih 2 rakaat.
dua rakaat. Dua, 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 dua. Dua, dua. Solat sunat tasbih. Dan setiap kali takbir tu, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir yang pertama 15. Kemudian setiap rokok, sujud, dan duduk antara dua sujud. Kemudian tahiyat akhir 15. 10 subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Sehingga sebelum bagi salam 10 kali. Jadi 350 kali. 350 kali. Begitulah. Rekat. Jadi boleh buat, senang je buat. Tapi ada setengah ulama dikata solat tasbih ni masuk dalam kategori yang tidak sepenting solat witir, tidak seafdal solat duha, macam tu, Mas. Yang paling penting sekali jangan tinggal solat qabliyah ba'diyah, itu satu. Yang kedua, solat sunat witir. Kalau Imam Malik solat sunat witir, Maliki, mazhab Maliki memang dia tak akan tinggal. Selepas isyak terus dia buat witir, paling kurang 1 rakaat. Biasa 3, 5, 7, 9, macam tu lah. Kena buat. Sebab jadi ini adalah persiapan kita untuk menuju kepada kematian. Mesti melakukan solat. Solat itu wajib. Biasanya pada mahsyar nanti, ibadat yang pertama yang akan disemak ialah solat. Apabila solat fail, maka yang lain semuanya fail. Dalam bahasa yang mudah, apabila solat gagal, maka neraka lah. Allahu Akbar. Neraka terus. Walaupun kau ada duit banyak, pergi haji, bersedekah banyak, semua hangus bro, hangus. Kalau solat kau gagal. Sebab solat lah yang membezakan antara orang Islam, orang mukmin dengan orang bukan mukmin. Solat. Tapi kehebatannya solat sunat ni, apabila Allah memerintahkan malaikat menimbang solat kita, menyemak, menimbang, maka jika didapati solat kita itu ada kekurangan, solat wajib kita, solat ada kekurangan, maka sebelum dijatuhkan hukuman masuk neraka, Allah kata, si malaikat sila semak solat-solat sunat. Jadi kalau kita tak pernah tinggal solat sunat qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, kita sudah sebuat, maka pahala solat-solat sunat tadi akan dibawa, ditampung dalam timbangan solat wajib. Kalau timbangan solat sunat itu menyelamatkan timbangan solat wajib dan berat berbanding dengan dosa, maka masuk syurga. Dia tak ambil pahala sedekah, tak ambil. Dia tak ambil pahala haji untuk tampung solat, tak ambil. Puasa pun dia tak ambil. Allah tak ambil. Ini kena belajar ni, kena tahu. Kena tahu. Jadi maknanya yang diambil sebagai menyokong kepada solat wajib ialah solat sunat. So dia kena banyak solat sunat ni. Ramai orang tak buat ni solat sunat ni. Sebab bahaya bro. Mungkin tergelincir. Kita ni khusyuk sangat ke solat wajib? Ada yang tertinggal lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab itu apabila kita mendengar sesuatu ilmu mengenai dalam pengamalannya, terus amal. Ada orang dia kata dia mendengar Rasulullah kata siapa yang solat qabliyah ba'diyah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, maka diharamkan api neraka atasnya. Apabila dia mendengar hadis ini, dia terus mengamalkan. Kalau masa itu dia umur 30, dia terus amalkan sampai ke mati. Assalamualaikum tak jemaah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ya Wan. Oh, Wan, terima kasih. Terima kasih. Jadi kelebihan solat sunat ini luar biasa. Luar biasa. Jangan rugilah orang main-main. Kemudian solat sunat ini ialah sebagai pelengkap ke solat wajib. Karena solat wajib kita apabila solat aja baru teringat kunci kereta tak kunci, baru teringat handle tak tutup, baru teringat jaringan kawan terlupa, baru teringat semua. Dan memang sukar untuk kita mendapat khusyuk dalam solat. Caranya ialah perbanyakkan solat. Seperti mengutamakan sebelum solat wajib, mengutamakan juga solat-solat sunat yang lain. Solat sunat itu penting. Kita boleh solat sunat tarawih sebulan sekali, setahun sekali, setahun 30 hari solat sunat tarawih yang kita baru lepas. Jadi bagi orang yang tak buat, dia tak akan jumpa dah kecuali bulan Ramadan yang akan datang.
Sama juga solat-solat yang ada waktunya. Solat sunat duha. Solat sunat duha hari ini pukul 8 sehingga 12.30. So kalau you tak buat hari ini, you miss lah hari ini. Besok duha lain lah. Sebab every day is new day. Allah tak pernah bagi hari yang sudah digunakan. Setiap hari yang belum digunakan. Fresh day. 24 hours yang Allah bagi ialah hari yang baru. Hari yang baru. Sebab itu setiap hari yang baru kita nak isi apa benda. Pengisiannya apa benda. Pengisian. Macam kita kata solat 5 waktu. Satu fardu solat tu mungkin ambil masa 5 minit je. 5 minit. Kalau 5 waktu berarti 25 minit. Allah bagi 24 jam. Allah bagi 24 jam. Kalau Allah nak suruh supaya ingat dia, sembah dia, hanya 25 minit je. 20 minit. Ini yang dikatakan apabila kita tu solat, dikatakan orang yang sombong. Allah dah bagi 24 jam tapi kau tak boleh mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar 25 minit. Jadi bagi orang yang hanya cukup-cukup cari makan 25 minit, tapi kita mengubah. Aku rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita solat. Aku cinta nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita solat. Aku sangat rindu untuk memohon sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita solat. Jika kita menghadapi sesuatu yang merusingkan, sesuatu yang menyusahkan, solusinya pada Allah. Solusi ada pada Allah. Jadi apabila kita berhadapan sesuatu permasalahan dalam hidup ini, maka solusinya jumpa Allah. Minta dengan Allah, minta apa saja Allah akan bagi. Dan Allah sedang menunggu kita. Sedang menunggu kita. Jadi di situlah kita solat itu adalah merupakan backbone, tulang belakang kepada kita. Kalau kita boleh mengekalkan solat wajib dan solat sunat, maka insya-Allah dengan sendiri kita akan cover sedekah, kita akan cover zikir, kita akan cover puasa, kita akan cover menunaikan fardu haji dan sebagainya. Dengan syarat kita mesti mengutamakan solat. Solat terlalu penting sekali. Kalau boleh sesiapa pun dalam sepanjang hidupnya, kalau boleh 40 hari solat berjemaah dengan imam, 40 hari. Oh, hebat. InsyaAllah Allah akan selamat di dunia dan akhirat. Kalau boleh setiap hari lagi bagus sampai ke akhir hayat. Tapi sekurang-kurang sekali dalam hidup kita solat 40 waktu, tak miss 5 waktu berjemaah di masjid. Kenapa ada yang tak solat boleh jadi kaya raya, Tok Mat? Itu tanda Allah ni pemurah, Ar-Rahman. Orang kafir, bukan saja orang tak solat, orang kafir kaya orang kafir. Sebab Allah ni pemurah kepada makhluknya. Allah pemurah. Pemurah ni apa makna? Makna dia akan beri siapa saja yang minta, siapa saja dia beri. Dia beri. Kekayaan dia beri. Ada juga orang Islam yang tak solat, tak apa, dia beri. Itu sudah istidraj, iaitu dia semakin jauh dengan Allah. Bukan Allah sayang dia, tidak. Kalau Allah sayang, dia dapat harta rezeki yang banyak. Dalam masa sama dia kuat infak, dia kuat dia banyak baca Quran, dan dia solat sunat dan wajib dirangkaikan. Seperti Saidina Osman, orang yang kaya, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya. Tapi ada juga orang yang mendapat kekayaan tetapi masuk neraka, semakin jauh daripada Allah. Itu yang dikatakan tak solat pun jadi kaya. Sebab kaya ni harta dunia. Harta dunia tak seberapa. Harta dah banyak dah kaum-kaum yang terdahulu, kaum Samud dan sebagainya yang ditelan oleh bumi. Semuanya kaya, bukan miskin. Tetapi mereka itu mengingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaya itu di sisi Allah, dunia ini hanyalah setitik. Jika engkau celup jari engkau di laut, engkau angkat, maka ada satu titik air. Itulah saiz dunia di sisi Allah. Itulah saiz dunia, kecil sangat. Dan Allah akan memberi kepada siapa saja. Itulah pemurah. Kalau Allah tak beri, Allah bukan pemurah, bukan Ar-Rahman. Tetapi mereka tidak dapat rahim, tidak dapat kasih sayang, pengasih tidak dapat. Orang kafir dia dapat rahmat, dia mendapat harta di dunia,
tapi dia tidak mendapat barakah, dia tidak mendapat rahim. Sebab itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi orang yang disayangi oleh Allah mendapat Ar-Rahman dan mendapat Ar-Rahim. Bagi orang kafir, dia mendapat Ar-Rahman, Ar-Rahman saja, Ar-Rahim dia tak dapat. Maknanya dia senang di dunia tapi dia akan ke neraka. Tapi kadang kita tengok je dia orang senang, pakai kereta besar, rumah besar, pangkat besar, tak solat apa. Kita tengok je dia senang. Hakikatnya dia lebih teruk. Mungkin tak boleh tidur malam, rumah tangganya hancur. Allahu Akbar. Allah, jangan tengok fiziknya. Tengok fiziknya. Jangan kita tergoda dengan fizik. Sebab dunia ini fata morgana. Kita boleh lihat, tapi semuanya itu adalah tipu daya semata-mata. Sebab itu kita jangan cinta dunia. Jangan berebut dunia ni tak ke mana. Sebab kita bila kita meninggal, semua dunia ditinggalkan. Sebab tu kita panggil meninggal dunia. Kenapa kita dipanggil meninggal dunia? Sebab kita tinggal semua. Bukan kereta besar, bukan pangkat, bukan sahaja isteri, bukan sahaja anak-anak, bukan sahaja harta. Dunia engkau tinggal. Sebab tu dia panggil meninggal dunia. Dia tak panggil ke apa? Aku meninggal rumah. Tak ada. Ataupun aku meninggal pangkat aku. Tak ada. Aku meninggal title Tan Sri aku. Tak ada. Kalau meninggal dunia, habislah kau tinggal dunia. Itu maksud meninggal dunia. Cuba fahami perkataan meninggal dunia. Kau tinggalkan dunia. Kau tinggal. Apatah lagi harta-harta. Kau tinggal semua. Jadi apa yang nak dibanggakan? Apa yang nak dikejarkan sangat? Bukan tak boleh jadi kaya, boleh. Bukan tak boleh kejar habis-habisan, boleh. Tapi dalam masa yang sama, kau jangan tinggal ibadat kepada Allah. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Allah jadikan kita untuk sembah dia. Bukan untuk cari harta dunia semata-mata, bukan. Tapi untuk cari harta dunia itu sebagai memenuhi tanggungjawab kita sebagai seorang ketua rumah. Kalau sebagai suami mencari makan dan minum, tempat perlindungan isteri dan anak-anak. Kalau sebagai ketua keluarga, mesti wajib kena cari, wajib. Tapi tidaklah sampai meninggalkan ibadah. Ibadah itu yang penting. Ataupun sehingga menggunakan nafsu kita. Nafsu kita tak kira halal dan haram. Itu yang kita perlu fikirkan. Jadi Allah tidak minta lama. Allah minta hanya 25 minit. Masa aku beri kau 24 jam, aku nak 25 minit. Itu orang yang paling bakhil lah. Orang paling bakhil. Tapi bagi orang yang boleh solat setengah jam, katakanlah waktu zuhur dia solat setengah jam. Waktu zuhur dia bermula solat sunat dan wajib waktu zuhur. Contoh. Dia pergi ambil wudu, dia nak duduk atas sejadah saja, terus solat sunat wudu 2 rakaat. Apabila solat sunat wudu 2 rakaat, masa itu sudah masuk waktu zuhur. Maka dia boleh solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Dah 6 kan. Kemudian solat zuhur 4 rakaat 10. Kemudian dia boleh buat solat ba'diyah 4 rakaat 14. Kemudian dia buat solat qada zuhur 4 rakaat. Jadi 14, 18 rakaat. 18 rakaat. Waktu zuhur 18 rakaat. Bermakna hampir setengah jam. Kenapa kena qada tu? Kau tak tinggal ke solat dulu? Kau tahu ke kau tak tinggal? Umur berapa yang kau lengkap solat 5 waktu? Umur berapa? Kalau umur kau 40, baru solat lengkap. Kalau sekarang umur kau 60, berarti 20 tahun kau qada. 20 tahun. Jangan berhenti. Kena qada. Qada, hutang wajib dibayar. Wajib hutang dengan Allah kena diutamakan. Jadi cara kita solatnya, kalau waktu zuhur tadi 18 rakaat. Bayangkan 18 rakaat. Dan kalau kita dah biasa, bukan 18, lebih lagi kita boleh buat dengan ringannya. Begitu indah dunia. Ya wan, siapa pun akan terleka. Harta, pangkat, wanita melalaikan. Itulah dunia. Dunia ni busuk. Bagi orang yang tak tahu dia kata wangi. Dunia ni indah. Bagi yang tak tahu dia kata dunia ni buruk. Bagi orang tak tahu. Dunia ni busuk, buruk, jauh tak boleh banding. Sebab itu Nabi Adam bila dikeluarkan daripada syurga 40 tahun tutup hidung. 40 tahun. Busuk dunia ni.
busuk. Terbaik Tuhan saya. Nabi Adam kata busuk dunia ni. Tapi yang kita kata apa ni, indah, cantik apa semua tu, itu hanya fata morgana. Fata morgana. Itu hanya Allah nak menunjukkan sedikit kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pokok di syurga, kalau kita akan lihat suatu hari nanti insya-Allah, akan lihat apa ni, bumi di syurga. Wow. Tak ada tolak bandingnya. Di syurga semua indah, tak ada buruk. Di dunia ini bercampur, ada baik, ada jahat. Ada cantik, ada tak cantik. Ada wangi, ada busuk. Ada busuk. Apa ni, ada kecil, ada pendek, macam-macam. Ada tua, ada muda kan. Tapi di syurga umur semua sebaya, 30-an. Atuk pun sekarang tua lah, tapi insya-Allah syurga nanti umur sebaya. Sebaya 30-an. Wanita pula umur 18, 19, 20. Kalau nenek kau sekarang pun umur banyak, tak apa. Dalam syurga nanti atuk jumpa dengan dia umur 18. 18, 19, 20. Itu kelebihan syurga. Syurga tak ada busuk, tak ada berak, tak ada kencing, tak ada. Nak makan apa nak makan kau boleh makan. Kau boleh makan. Bidadari 70. 70. Kekuatan lelaki di syurga sama dengan 6 ekor kuda. Kekuatan nafsu lelaki. Sebab tu dia Allah sediakan 70 bidadari. Kalau tak nak, rugilah bro. Rugilah Suhaidin, rugi kalau tak nak. Allah sediakan. Dah sediakan. Bahkan compare di antara syurga neraka ni, Allahu Akbar. Dalam syurga dibakar, api menyala tak berhenti 24 jam. Di neraka. Tapi kita di syurga, wah, wangi, boleh pergi mana-mana. Orang di syurga boleh melawat orang dalam neraka. Orang neraka tak boleh melawat orang syurga. Tak boleh. Orang di syurga, orang syurga, kau nak apa? Pangkat, minum apa pun boleh. Kau nak merokok pun boleh dalam syurga. Tak ada masalah. Dapat semua. Indah-indah semua. Indah. Kemudian rumah kita di syurga bukan rumah biasa. Dibuat daripada emas, istana. Bukan sebiji, berpuluh-puluh biji rumah kita. Kan? Bidadari kan 70 buah istana. Berlantaikan belian. Berlantaikan belian. Allah sudah sediakan. Dia ready. Syurga ready. Tapi neraka juga ready. Allah kata ajaklah kepada kebaikan. Hablu minan nas, hablu minallah. Hubungan sesama manusia jagalah. Dan hubungan dengan Allah juga jaga. Jaga. Jadi Allah kita ajak kebaikan. Sampaikanlah walaupun satu patah perkataan untuk mengajak kepada kebaikan. Beramal ibadat, berbuat baik sama manusia. Sebab apa? Sebab syurga sedang menanti. Kita tak perlu jealous kepada menjemput untuk orang syurga. Sebab syurga tidak pernah sempit. Tidak pernah ada kota untuk masuk syurga. Tidak pernah. Berapa banyak pun syurga tetap luas. Jadi sebab itu kita digalakkan supaya mengajak semua, supaya kita boleh apa ni, semuanya masuk syurga. Itu yang penting kepada kita. Jatuh. Okey, sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan kita ini, itulah sesuatu yang luar biasa di antara syurga dengan neraka. Jadi benda ni sebenarnya bukan rahsia. Alias Umar terbaik bos. Bukan rahsia. Dah tercatat dalam Al-Quran dan hadis jelas gambaran mengenai syurga dan gambaran mengenai neraka. Benda ni bukan kata kita kena fikir ke macam, tak ada. Benda ni dia dah terbongkar. Kita di syurga pula tak ada beza pangkat, kecuali beza tahap syurga. Tahap syurga ada, tapi tahap syurga yang paling rendah pun, syurga yang paling bawah pun, sayup mata memandang. Luasnya kawasan istana kita di syurga. Sayup mata memandang. Begitu luas kan.
Untuk kita. Itu yang paling bawah. Kalau yang dekat dengan Rasulullah, Allah, surga Firdaus, lagilah hebat. Lagilah hebat. Orang di atas, syurga di atas boleh melawat di bawah. Syurga di bawah tak boleh melawat di atas. Orang di syurga boleh melawat neraka. Orang neraka tak boleh melawat oleh syurga. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Di dunia ini ada pangkat-pangkat. Bos lah, anak buah lah, kolega. Dan syurga tak ada. Semua sama je. Syurga level 1, level 1. Level 2, level 2. Level 3, level 3. Level 4. Kemudian syurga di kalangan rasul-rasul, nabi-nabi, dia ada tahap dia. Dia ada tahap dia. Jadi, kenapa kita masih lagi tidak berminat untuk beribadah kepada Allah SWT? Kan? Sedangkan kalau kita nak hidup di dunia ini susah. Nak hidup di dunia kalau nak senang, kau nak buat banglo, kau kena ada 500,000, kena buat loan, kena kerja siang malam. You bayangkan kena kerja 40 tahun kerja tahu. 40 daripada umur 30, 40 tahun kerja, umur 70 baru pencen. Pencen dah nak mati dah. Dah pencen. Kan? Itu untuk dunia, pengisian untuk dunia. Begitu lama sekali engkau bekerja. Bahkan setiap hari 8 jam. Ada yang 10 jam, ada yang 12 jam bekerja untuk dapat habuan dunia. Habuan dunia. Sedangkan itu semua sementara. Salah ke? Tak salah. Teruskan. Tapi apabila diberi pilihan yang kekal dengan yang sementara, engkau pilih yang sementara, jadi itu sesuatu yang tidak baik kepada kita. Umur kita umpama air sungai yang mengalir. Dia tetap mengalir. Umur kita tetap pergi. Kalau kita kira setahun demi setahun, setahun demi setahun, kita rasa lambat lah. Tahun depan dah 70. Contoh macam tu. Tahun depan 30. Tahun depan. Sebenarnya umur kita meningkat daily. Ataupun mengikut second. Umur kita ni bergerak mengikut second. Mengikut second. Makin tua, makin banyak. Ya Muhammad Kamal. Betul Ustaz. Masa Isra' Mi'raj, bayangan syurga, neraka. Belum on. Baru-baru ni ada member tanya. Syurga dan neraka. On. Syurga dan neraka. Itu standby dah. Dua-dua tu dah ada dah. Sebab gambaran telah diberi kepada Rasulullah. Allah telah membuka pintu syurga dan Allah telah membuka pintu neraka. Dan Rasulullah melihat siapa yang ada dalam neraka. Itu gambaran. Tapi semua itu Muhammad Kamal, itu benda gaib. Jadi benda gaib ni semua orang boleh tafsir. Semua orang boleh. Benda gaib. Syurga neraka ni benda gaib. Benda tak nampak kan. Benda gaib. Walau bagaimanapun kita kena percaya benda tu wujud. Benda tu wujud. Jadi perdebatan itu ada khilaf ulama lah. Tapi Rasulullah boleh menceritakan. Preview. Perkataan yang tepat. Preview syurga dan neraka. Jadi exactly seperti itulah yang akan berlaku setelah kiamat nanti. Sebab orang yang pertama akan masuk syurga ialah Rasulullah. Orang yang pertama akan dibangkit apabila nafiri ditiupkan, sangkakala ditiupkan, ialah Rasulullah. Orang pertama. Walaupun Rasul dan Nabi lain tak boleh masuk syurga selagi Rasulullah tidak masuk dahulu. Itu hebat. Jadi bermakna syurga itu sudah ada tapi belum rasmi. Sebab dia kena rasmi Rasulullah. Bagi penghuninya kena berlaku di pada mahsyar. Bila sampai di pada mahsyar, buat timbangan yang mana ke syurga, yang mana ke neraka. Masa itulah Muhammad Kamal baru rasmi. Ibadah dengan amalan berbeza Ustaz. Ibadah dengan amalan. Amalan ibadah berbeza. Panggil atuk. Saya bukan Ustaz. Tapi bincang-bincang tu boleh lah. Bincang-bincang boleh. Apa yang saya atuk nak kongsinya hari ini ialah dalam saat kita mengejar untuk kebahagiaan rumah tangga apa semua ni, kita jangan leka. Jangan leka bahawasanya semua rezeki itu adalah daripada Allah SWT. Bukan kerana kita bijak, bukan kerana pangkat kita, bukan kerana bos kita beri, bukan kerana kerajaan beri, bukan. Semua itu daripada Allah SWT. Ini kena pegang betul-betul. Ya Muhammad Kamal, ya, masalah saya dan ramai yang lain sekarang ini adalah banyak belajar, banyak tahu, tapi
amal hampir. Ini beza. Atuk nak kongsi sedikit umat kamal. Beza umat akhir zaman dengan umat zaman Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata umat sahabat-sahabatku dahulu, apabila aku memberitahu ada wahyu, katakanlah solat sunat duha, mereka mendengar saja. Solat sunat duha 2 rakaat, 4, 6, 8, 10, 12 dan fadilatnya dan cara buatnya. Mulai daripada hari itu mereka mendengar, mereka akan melakukan beramal sehingga mereka meninggal dunia. Itu cara orang dulu. Sebab dia begitu bergembira menerima berita dari segi beramal dan ibadat. Kita dengar, oh bagus ya, bagus. Lepas tu tak buat. Itu membezakan. Sebab itu mereka jadi ahli syurga. Sebab mereka mendapat saja wahyu, mereka beramal. Bukan Rasulullah saja. Ini sahabat-sahabat. Jadi kita kena tiru lah. Maka kita kena tiru. Apa sekarang katakanlah atuk kata, okey, solat duha ini tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah dan sahabat. Jadi amalkanlah solat sunat duha daripada pukul 8 pagi hingga 12.45. Jadi kita buatlah. Oh, atuk kata solat sunat duha ya. So kita buatlah. Itu kaedah dia. Itu kan. Bila dengar saja satu ilmu, terus amalkan. Baru ilmu tu tak hilang. Tak hilang. Sebab apabila kita dengar ilmu, sesiapa yang masuk dalam majlis ilmu seperti ini, itu adalah hidayah. Kalau tidak, tak masuk. Ramai orang tak masuk. Tak masuk. Apabila masuk, dengar penceritaan mengenai syurga neraka dan juga penceritaan mengenai mendengar sesuatu wahyu, para sahabat terus mengamalkannya. Bagi orang yang lepas ni terus amalkan, bererti dia sudah berjaya melemahkan syaitan. Sebab syaitan dia tak nak apabila kita dengar saja. Dia kata, tak payah amal lah, besok boleh. Ataupun buat tak tahu je, ignore je. Ignore je. Itu membezakan di antara orang beriman dengan tidak beriman. Ataupun orang yang imannya rapuh dengan orang yang imannya kuat. Ataupun bagaimana kita nak tahu, kita mula-mula mendapat detik hidayah yang disampaikan oleh malaikat kepada kita. Oh, macam tu solat duha. Oh, solat duha. Oh, nak buat itu hidayah tu. Nak buat itu penting dan terus buat, maka itulah kemenangan. Sebab itu kita ni syaitan akan membelenggu kita sekurang-kurang 3 peringkat. Satu, dia akan belenggu kita. Pertama sekali, kau jangan masuklah majlis ilmu. Kau jangan dengarlah benda-benda yang nak pergi baca buku dapat ilmu. Kau pergi poya-poya lah. Tapi apabila kita boleh tolak benda tu, tapi kita memilih mencari ilmu, itu rantai yang pertama. Dan rantai yang kedua ialah apabila kita dengar, oh sekarang waktu duha waktu duha. Macam mana tu solat sunat duha? Niat saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Oh, habis tu apa nak baca? Baca Al-Fatihah. Kemudian baca surah, Qul Allah boleh. Wadduha boleh. Mana-mana surah, pendek boleh, panjang boleh. Bergantung kepada kemampuan. Rakaat pertama, rakaat kedua nak baca apa tu? Qul Allah pula pun boleh. Yang mana-mana boleh. Boleh. Bahkan tak baca surah pun boleh. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah tak baca tak boleh, tak sah solat. Tak baca surah boleh. Boleh. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Kemudian tak nak baca surah, terus rakaat. Boleh. Boleh, tak ada. Tak apa. Dan lepas rakaat, kemudian kita sujud. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi, rakaat sujud, kemudian baca At-Tahiyat terus salam. Selesai. Bermakna kita sudah bermula melakukan solat sunat duha. Manisnya ada, nikmatnya ada. Memang benda ni kena paksa. Dari segi ibadat kena paksa. Apabila kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita sudah dipaksa supaya solat. Sebab kita dijadikan oleh Allah SWT supaya kita sembahnya. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku, untuk sembah dia, untuk sembah dia. Solat. Jadi maknanya kita kena melakukan solat. Jadi itulah beza sahabat dulu dengan orang sekarang. Sebab itu atuk nak nasihatkan, siapa yang mendengar sedikit sebanyak ilmu daripada atuk ni, terus amalkan. Terus amalkan. Sama juga puasa 6 hari bulan Syawal. Terus amalkan. Terus amalkan. Memang lapar puasa, memanglah. Tak makan, laparlah kan. Tapi oleh kerana kita redha, nawaitu lillahi ta'ala, kita mengharapkan syurga daripada Allah, maka kita berkorban apa saja.
kita berkorban. Kita korban nafsu kita siang hari, kita korban makan kita, di saat orang lain makan, kita tak makan. Itulah sebab itu pahala puasa Allah kata, aku akan beritahu kepada sesiapa yang puasa pada hari akhirat nanti berapa banyak pahala puasa. Pahala lain ada, tapi pahala puasa tidak dinyatakan. Kalau sedekah, kamu sedekah berkali-kali, berganda-ganda, diceritakan. Tapi kalau puasa, sekali kau puasa, kau tunggu ganjarannya di mahsyar nanti. Itu keadaan kita. Keadaan kita. Jadi, apa yang penting kepada kita dalam soal berusaha untuk mencari dunia ini, supaya kita jangan leka mengenai akhirat. Jangan leka. Jangan kata semua ini kerana kita. No, tak betul. Tak betul. Tak betul. Ya. Nadir ya. Assalamualaikum, salam. Solat duha. Dari pukul berapa akhir kubrat? Dari pukul 8 hingga 12.30. Itu waktu duha. Waktu duha. Waktu duha ni di antara 8 hingga 12.30 itu boleh lah. Sebenarnya 7.45, tapi tak apalah, ambil pukul 8, 12.30. Jadi kalau bekerja, rehat pukul 10, solatlah 2 rakaat. Aku solat sunat duha 2 rakaat. Solat sunat duha, kau boleh minta apa saja doa dengan Allah SWT. Sebab solat ni ialah kau menghadap Allah. Menghadap Allah. Apabila kau angkat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kau buang dah dunia. Masa kau solat, kau sudah buang dunia. Buang dunia berarti kau buang kemewahan, kau buang kekayaan, dan kau buang segala masalah. Masalah yang kau sedang hadapi itu pun kau terbuang. Sebab apa? Kau sedang menghadap Allah. Semua daripada Allah. Kau sudah, sebab itu apabila nak mendapat ketenangan, ada masalah, terdesak, kau solat. Apabila kau solat, kau buang dunia. Apa makna buang dunia? Kau tolak semua, baik, buruk, apa semua. Dunia ni yang jelek apa semua kau buang. Yang indah-indah pun kau buang. Sebab kau sedang menghadap Allah SWT. Sebab semasa kau solat, semua benda halal diharamkan. Semasa kau solat, makan haram, minum haram, semua diharam. Bercakap haram. Maksud solat semua haram. Sebab apa? Kau sedang menghadap Allah SWT. Dialah yang menguasai alam ini. Dia menguasai. Dan dia juga menguasai hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Dia menguasai hari pembalasan. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, alhamdulillah. Segala syukur bagi Allah yang menguasai alam, bukan menguasai dunia. Alamin, alhamdulillahirabbil alamin itu bukan Allah menguasai dunia, tapi Allah menguasai alam. Planet-planet apa semua, gunung, ganang, apa ni, langit berlapis semua. Cakrawala apa semua, itulah alamin. Alamin. Jadi kalau dunia ni very small lah, small matter lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita rindu kepada Allah, kita solat. Jadi apabila kita solat, kita buang dunia. Apabila kita buang dunia, hati kita tenang. Ada masalah, ada itu, kita solat, buang semua. Buang semua. Begitu juga kita kaya, kita ada pangkat besar. Apabila kita solat, kita buang semua. Sebab yang lebih besar tidak ada lebih besar ialah Allah. Yang lebih kaya tidak ada lebih kaya ialah Allah. Yang lebih mulia tidak ada lebih mulia ialah Allah. Tidak ada benda lain. Jadi kita buang semua. Tan Sri, Datuk, Tengku, buang semua. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Suci, Allah Maha Berkuasa. Jadi sebab itu kita kena solat. Apa sahaja masalah sedang hadapi, apa sahaja kegembiraan yang kita terima, kita kena solat. Kena solat. Kalau kita menerima rezeki yang banyak, pangkat, naik pangkat dan sebagainya, kita solat. Solat syukur. Solat syukur. Bukan sahaja setakat solat syukur, tapi kita kena membahagi-bahagikan rezeki yang kita dapat kepada orang lain. Ya Ustaz, tanya sikit. Saya nak buang sifat mazmumah, tapi selalu sangsi dengan ego dan pondok-pondok ego. Ya yang masih. Okey. Sifat mazmumah, sifat kita ni pertama sekali sebenarnya dalam soal kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah, pertama sekali ialah jika tebal dosa kita dalam diri kita, maka kita akan malas solat. Apabila tebal dosa kita, syaitan mudah masuk. Jika tebal dosa kita, maka ego kita tinggi.
Jika tebal dosa kita, maka kita jadi manusia yang sombong. Jika tebal dosa kita, kita akan jadi berat solat. Jika tebal dosa kita, kita mudah maki orang. Jika tebal dosa kita, kita mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang busuk, yang teruk, rasuah dan sebagainya. Berpunca daripada dosa. Mengaku atau tidak, kau fikirlah sendiri. Orang ramai kerana pengurusi-pengurusi nampak kaya, raya dan kereta besar. Itu fizikal. Bagi orang tak ada ilmu, dia tak faham mengenai harta dunia ni sementara, dia akan buatlah benda tu. Salam jimat. Ben Nasir, selamat hari raya. Wah, Mak Yusri, salam jimat. Selamat hari raya, terima kasih. Mereka ambil donation. Mereka ambil donation. Oh ya, dia Ramai katakan besar nampak kaya raya dengan kereta besar. Ramai pengurusi. Salam ceria buat semua. Salam ceria Mak Yusri sampai penghulu segala hari. Jadi solat pusing macam mana pun, solat first. Solatlah solusi segala masalah. Solat. Dalam banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak ibadah yang diturunkan kepada Rasulullah, hanya solat saja disampaikan direct daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah lain disampaikan melalui malaikat Jibril, puasa, haji, semua. Bahkan cara solat diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengajar cara solat. Nabi Muhammad Jibril yang mengajar Nabi Muhammad cara solat. Yang diperintah oleh Allah SWT. Solat ni bermula 50 waktu, kan? Cerita Isra' dan Mi'raj, sehingga dikurangkan menjadi 5 waktu. Dan cara solat diajar oleh Jibril, bukan manusia ajar. Bukan manusia. Sebab itu solat ini penting. Solat tidak ada excuse. Tidak ada excuse dari segi solat. Solat mesti kita kena buat, walau dalam keadaan apa jua sekalipun. Solat you have to perform. Sebab itu solat diwajibkan berdiri kalau kamu mampu. Kalau kita tak mampu, qiyam, kita bermula dengan qiyam. Kalau tak mampu, kamu duduk. Kalau kamu tak mampu duduk, kamu baring solat. Kalau kamu tak mampu baring, kau solat dengan mata. Kalau kau tak mampu juga dengan solat, kalau kau masih bernyawa, kau solat dengan hati. Kalau tak boleh juga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai mati. Mana solat ni tiada excuse sehingga sampai mati. Tapi kalau puasa, kalau kau musafir, boleh tinggal, boleh. Kalau kau sakit, boleh, kamu dah ganti. Kalau zakat, kalau duit tak cukup, tak apa. Kalau haji duit tak cukup, tak apa. Tak pergi pun, tak tunai pun. Tapi kalau solat, tak boleh. Tak ada excuse. Jadi amat malang bagi orang yang apabila mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih leka, masih buat tak tahu. Masih utama, kita meeting tak habis lagi, habiskan meeting. Awak meeting itu untuk mendapat idea daripada Allah. Awak meeting itu untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian itu datang daripada Allah. Kau meeting lah 3 tahun pun, kalau Allah tak benarkan penyelesaian, kau tak akan selesai masalah kau. Tapi kalau Allah mengizinkan, hanya sekelip mata, selesai apa saja masalah. Tapi kau kena solat dulu. Apabila dengar solat. Sebab itu orang yang terbaik ialah orang yang menunggu solat. Orang yang menunggu waktu solat, itulah orang yang paling baik, paling tinggi iman. Dan orang yang apabila mendengar azan bergegas ke masjid, itulah tanda ahli-ahli syurga. Dan orang yang lalai apabila mendengar azan buat tak tahu. Dan orang yang kafir apabila mendengar azan sehingga luput waktu azan, luput waktu solat, mendengar azan, luput waktu solat, tapi masih tak solat, itulah orang kafir. Dia Islam, betul dia Islam, tapi dia sudah kafir. Nauzubillah min zalik. Sebab itu kita cukup takut. Jangan main-main. Jangan main-main. Orang yang paling banyak dosa ialah orang yang pandai tak kisah pasal solat. Buat ringan-ringan pasal solat. Tapi dia tak mencuri tu. Dia tak menipu tu. Betul. Tak mencuri, tak menipu, betul. Tapi dari segi dia menipu Allah. Sebab Allah dah kata, aku jadikan kau dan jin untuk sembah aku. Bila kau tak sembah, kau menipu aku.
Syaitan tunduk kepada Allah. Syaitan tunduk. Sebengis-bengis, sejahat-jahat syaitan tunduk kepada Allah. Cuma dia tak mengakui Nabi Adam. Sehingga dia dinyahkan daripada syurga. Itulah syaitan. Tapi manusia sanggup tak tunduk kepada Allah. Dengan tak solat, berarti kau lebih teruk daripada syaitan. Lebih teruk. Kau tak takut kepada Allah. Allah dah kata dah, aku akan bakar dalam api neraka. Dah bagi tahu dah. Aku bakar di api neraka. Ada juga kata tu, saya dah insaf tu. Insaf kau bertaubat. Allah ni maha pemurah. Pemurah, Ar-Rahman. Bila-bila masa pintu taubat terbuka, tak pernah tutup. So kau bertaubat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nak solat dah mulai hari ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kau bertaubat. Taubat diterima. Diterima. Ya Allah, aku tak nak buat jahat lagi. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta dengan Allah. Sedar. Sedar. Baik, itulah kita pokok pangkalnya solat first. Mesti kita solat dahulu dalam soal kehidupan kita. Solat utama. Dan solat ini kalau kita tengok, kalau kita study satu persatu, kalau asalnya 50 waktu, 50 waktu kemudian dikurangkan oleh Allah SWT tinggal 5 waktu. Tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Sebab tu setiap satu ibadah yang kita buat dapat 10 kali ganda pahala. Sebab Allah dah katakan, Allah dah beritahu kepada Rasulullah, walaupun umat engkau solat 5 waktu tapi pahalanya tetap 50. Bermakna satu waktu 10 pahala. Satu waktu 10 pahala. Pemurahnya Allah SWT. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sayang. Allah sayang kepada hamba-Nya. Abdillah, hamba Allah. Dia sayang kita. Sebab Allah nak kita masuk syurga. Masuk syurga. Sebab itu dia gandakan. Kau beribadat saja ganda 10 kali ganda. Ganda 10 kali ganda. Tapi kalau kau buat jahat, tak ada 10 kali ganda. Kau buat benda buruk, tak ada 10 kali, tak ada. Kalau satu buat buruk, satu je. Tapi kalau buat pahala, 10 kali ganda. Sebab apa? Allah nak masukkan. Tapi dah kita tak buat perkara beramal ibadat, kita duk buat jahat je. Walaupun buat sekali, 2 kali, 3 kali, dah berjuta kali, banyaklah juga. Banyak juga. Jadi kelebihan buat apa? Sama juga. Allah nak encourage supaya orang menunaikan fardu haji ataupun umrah. Bayangkan solat satu waktu di Mekah sama dengan 100,000 kali ganda. Satu waktu. Mana kalau 5 waktu, 500,000. 2 hari jutawan. Kalau kita solat di Mekah, 2 hari jutawan. 2 hari jutawan. Bayangkan kalau kau solat, solat di mana-mana masjid, kalau di masjid dapatlah berjemaah 27, 25. Kalau di rumah solat seorang dapat 1. Tapi kalau di Mekah dapat 10,000, 100,000. Kalau di Madinah 10,000. Kalau di Masjidil Aqsa 1,000. Sebab tu ada bubuk-bubuk dengan solat di sana. Nak himpun. Ada encourage-nya. Jadi bukan sahaja kau pergi buat haji atau umrah, benda tu hanya semata-mata nak memenuhi syarat haji dan umrah. Tapi Allah lipat gandakan setiap amal ibadat yang kita lakukan di sana. Di sana. Jadi itulah contoh bahawasanya pada kita kena fokus kepada amal ibadat kita. Berapa ramai orang yang duit banyak tak nak pergi buat haji? Ramai. Masih ramai. Masih ramai. Apabila Allah nak menjauhkan seseorang itu, apabila seseorang itu jauh daripada Allah, maka dia akan semakin jauh. Dan akhir sekali dia rasa, tengok aku kerja kuat, aku motivasi, aku kerja siang malam, tengok aku dapat duit. Bukan macam kau pemalas. Sudah hilang. Dia sudah syirik. Dia sudah syirik kerana dia kata rezeki itu kerana dia. Bukan. Ialah kerana Allah. Kerana Allah memberi kepadanya, mengizinkan dia. Ramai orang yang bercakap motivasi telah tergelincir daripada akidah. Tergelincir. Sebab dia kata gunakan formula ni mesti untung. Gunakan formula ni mesti dah bisnes naik. Guna mesti. Tak boleh. Tak ada istilah mesti apa yang dilakukan oleh manusia. Semuanya insya-Allah. Semuanya itu insya-Allah. Tak ada mesti berlaku, tak ada. Kau boleh buat apa saja, kau boleh rancang apa saja, tetapi final say is Allah Subhanahu Wa Taala.
Kadang-kadang kebetulan sama. Finansial Allah itu sama dengan apa yang kau fikir, apa yang kau buat. Maka kau kata engkau. Sebenarnya Allah yang dah izinkan. Tapi kebanyakan kita, finansial Allah, apa yang kita buat jadi lain. Allah takut syirik tanpa sedar. Itu yang paling takutkan. Syirik tanpa sedar. Memanglah syirik lah. Apabila you kata rezeki ni kerana kerja kau kuat, syirik lah tu. Syirik kecil lah, syirik. Bukan syirik menyembah berhala. Tapi syirik lah. Syirik ni berat lah. Berat. Kau kena syuhadah semula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu setiap hari kita kena syuhadah. Syuhadah. Banyak ulama-ulama besar, para sahabat-sahabat Rasulullah dulu sentiasa syuhadah. Every time. Dia ulang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Sebab dia bimbang, semasa dia nafas terakhir itu dia dalam keadaan syirik. Jadi mereka takut pada neraka. Mereka takut. Jadi mereka sentiasa. Itu dalam kaedah ulama-ulama besar, para sahabat dulu, untuk mengelakkan daripada, walaupun kita beribadat besar, hebat dah kita ni, tapi ending syirik, neraka. Syirik, neraka. Mendua ke Allah. Jadi ini yang menjadi perkara-perkara yang berat kepada kita. Begitu juga dalam soal solat. Solat dah bagus, rajin, tapi tidak ada tamak-nina pun tak boleh. Ada satu cerita seorang sahabat, dia datang lewat, dia solat. Rasulullah lihat dia solat. Bila habis solat, Rasulullah kata kau pergi solat semula. Dia pun solat semula. Solat lagi, macam tu juga. Rasulullah kata kau solat semula. Dia pun solat lagi. Macam tu juga. 3 kali. Rasulullah kata solat kau tak sah. Dia kata Rasulullah, aku dah baca dah. Dah baca ikut ni. Betul, bacaan semua cantik. Semua kau baca tadi. Tetapi kau tidak ada tamak-nina. Apa itu tamak-nina? Tamak-nina ini stop sekejap. Stop sekejap every step. You kena stop. Sebab itu walaupun rokok itu bacaannya sunat. Subhanallahil azim wa bihamdi. Sunat. Kau tak baca pun tak apa. Tapi apabila kau rokok, kau baca subhanallahil azim, berarti kau stop. Sebab itu disunahkan baca 3 kali. Jadi kalau kau tak nak baca, kau kena stop. Lebih kurang 3 kali baca subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah. Baru kau boleh bangkit. Itu yang dikatakan tamak-nina. Apabila kau bangkit i'tidal, jangan terus tunduk. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak dulu. Kemudian baru sujud. Sujud pun begitu juga. Jadi itu tertib itu termasuk dalam syarat sah solat. Selain daripada rukun fi'li. Rukun fi'li. Bacaan Al-Fatihah kena nyari. Lafaz Allahu Akbar kena nyari. Baca tahiyat akhir. Baca berselawat. Kemudian beri salam. 5 rukun fi'li. Tapi tertib itu, tamak-ninah itu penting. Ramai orang yang atuk tengok solat di surau apa cepat. Cop. Dia get nothing. Mungkin dia tak dapat pahala lah, tapi dia tak dapat. Mungkin dia tak dapat puasa, tapi dia tak dapat pahala. Sebab tamak-ninah dia Rasulullah 3 kali sahabat dia tu supaya dia disolatkan semula. Sebab Atuk pun tak faham macam mana kita nak solat, kita jadi cepat. Sedangkan kita sedang menghadap Allah. Kalau kau sedang menghadap raja, kau pergi je, kau sembah ya tuanku, kau terus balik. Ada ke macam tu? Ada ke? Cuba kau imagine. Cuba kita bayangkan. Sebab tu apabila kita takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Akbar. Tidak ada benda lagi dunia. Berarti kita akan khusyuk. Kita akan khusyuk nak bercakap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku menyebut namamu yang pemurah, lagi penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Engkaulah yang menguasai alam semesta ini. Kan seronok tu kita baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkaulah pemurah penyayang. Apabila hadir dalam hati kita, engkaulah pemurah penyayang. Allah pemurahnya. Sebab itu manusia pun, kalau dia ada sifat pemurah penyayang, memang hidup dia happy, hidup dia bahagia, hidup dia sempurna. Asalkan ada pemurah dan penyayang. Sebab apabila dia ada pemurah, dia tidak kedekut. Apabila dia penyayang, dia ada kasih sayang dengan Allah, dengan Rasul, dengan ibu bapa, dengan keluarga, dengan isteri dan anak-anak. Apabila dia ada sifat dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu. Sebab itu apabila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jadi tidak ada lagi
Alam ni bukan kita sebut dunia. Alam ni tidak ada lagi. Dialah yang menguasai alam semuanya. Jadi kalau soal dunia, soal pangkat ni very small lah. Kita sudah berada di alam gaib yang lain bila kita solat. Kita berada dalam gaib yang lain. Kemudian kita baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki, dialah yang menguasai hari pembalasan. Tadi dia menguasai Alhamdulillahirabbil alamin, menguasai alam. Ni Maliki Yaumiddin, dia menguasai hari pembalasan. Dah awal-awal lagi dalam baca Al-Fatihah itu kamu akan dihisab. Maliki Yaumiddin, dialah hakim dan everyone akan dihisab. Maliki Yaumiddin, Maliki, dia menguasai. Masa tu hakim bukan macam sekarang, bukan. Maliki Yaumiddin, dia akan dihisab. Jadi apabila sebut Maliki Yaumiddin, maka akan lahir, ya Allah, Engkaulah yang menguasai pembalasan. Ampunlah dosaku, ya Allah. Macam mana kalau kita katakanlah kita dituduh mencuri. Kita tak mencuri, dituduh je. Kita kenal hakim itu. Maka kita mengharap, ya tu hakim, lepaslah kita. Amo tak ataupun maaflah, amo sekali ya curi. Maknanya bila kita kenal hakim. Apabila kita kenal Allah, hadir dalam jiwa kita, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun. Sebab dia akan judgment day. Hari pembicaraan dia kuasai. Mesti kita kena dekati. Jadi apabila dalam solat, kita sedang memohon kepada orang yang sedang menghakimkan kita. Mesti khusyuk. Mesti ingat pada tu. Lepas tu apabila Maliki Yaumiddin, kita pun terus sambut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah, ya Allah, dan padamulah aku mohon pertolongan. Iyyaka na'budu. Kita terus sambung. Apabila kita kata, Engkaulah menguasai akhirat, ya Allah, aku sembahmu, ya Allah, dan padamulah aku minta. Tak minta pada yang lain, tak ada. Tapi lepas solat terus minta pada yang lain. Kita macam mana tu? Jadi iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu yang paling besar sekali. Siapa saja ada hajat. Dan ini memang amalan Atuk. Apabila Atuk sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hadir dalam diri Atuk apa yang Atuk nak. Ya Allah, aku ada masalah, anak-anak aku gini. Kau uruskan, ya Allah. Aku tak mampu menguruskan. Secara ilham kita. Iyyaka na'budu. Ya Allah, aku tak sembah yang lain, hanya aku sembah Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Engkaulah aku tempat pertolongan. Tak ada benda lagi, ya Allah, dan Engkaulah tempat aku minta tolong. Minta terus, ya Allah. Minta, ya Allah. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini cukup menarik. Jadi tak ada sebab kita tak khusyuk, tak ada sebab kita tak boleh lupa dunia semasa kita membaca surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kan cantik tu. Bila kita kata, ya Allah, padamu aku sembah, padamu aku mohon pertolongan. Pertolongan dari mana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Cantiknya, murninya bahasa ni, jalan yang lurus, boleh ditafsirkan semua perkara. Jalan yang lurus, jalan ke syurga. Jalan yang lurus, jalan yang baik-baik. Jalan yang mudah. Jalan lurus kan mudah, macam highway buat kereta kan. Minta jalan yang lurus, jalan mudah, jalan cantik, jalan menarik. Dah bila lurus, cantik, menarik, elak daripada kemalangan semua, dan terus ke syurga. Dan jalan yang lurus ini juga mengikut tafsir ulama ialah kita minta jalan untuk melihat Allah SWT di syurga nanti. Itulah. Jadi tafsiran ihdinas siratal mustaqim itu luas. Jalan yang lurus luas. Kau tengok highway lah, senang kan drive? Senang. Maknanya mudahkan dah hidupku, mudah perjalananku ke akhirat. Temukanlah aku dengan Allah. Jalan yang kau telah tunjukkan, jalan. Jalan yang telah kau tunjukkan kepada rasul-rasul, pada sahabat, pada nabi-nabi yang dahulu. Itu yang jalan kita nak. Itu yang kita nak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalannya, jalan yang kita minta. Jalan seperti amal ibadat rasul-rasul, nabi-nabi yang kita nak. Itu yang kita nak. Yang kita minta. Setiap kali kita minta dengan Allah Al-Fatihah, ya kita minta. Kita minta.
Bukan di jalan orang yang ingkar dan orang yang sesat. Bukan di jalan orang yang ingkar dan orang yang sesat. Kita tutup dengan begitu cantik sekali. Ya Allah, janganlah bawa aku ke jalan yang ingkar dan orang yang sesat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak jalan Yahudi dan Nasrani. Tidak jalan orang yang sesat dan orang yang ingkar. Tidak jalan orang yang ingkar dan orang yang sesat. Mana? Komplit. Dalam surah Al-Fatihah ini komplit. Komplit. Surah Al-Fatihah itu sendiri adalah komponen yang begitu lengkap. Bukan sahaja sesuai untuk kita hidup, jalan hidup kita di dunia, tetapi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Lengkap. Kita sentiasa minta dari situasi yang seperti itu. Sebab itu surah Al-Fatihah satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam solat. Wajib. Surah lain tak baca, tak apa. Dan begitu juga Al-Quran. Yang wajib dihafal ialah Al-Fatihah. Kalau tak hafal yang lain, tak apa. Tidak menjadi dosa kalau kau tak hafal Al-Quran. Tidak menjadi dosa. Tidak menjadi dosa. Tapi kalau kau tak hafal Al-Fatihah, berarti kau tak solat. Kau tak solat neraka. Berarti tak hafal Al-Fatihah, kau berdosa. Dia ada link dengan solat. Jadi Al-Fatihah satunya. Jadi untuk selamat, paling kurang untuk selamat kita dunia dan akhirat ialah hafal Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah untuk kita solat. Apabila kita solat 5 waktu. Apabila kita solat 5 waktu yang sempurna. Solat 5 waktu yang sempurna, insya-Allah syurga. Tapi dengan syarat tak tinggal puasa dan kita mampu wadu haji dan keluar zakat. Sebab itu ada seorang sahabat daripada Yaman datang jumpa Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu rukun Islam?" Rasulullah kata rukun Islam 5 perkara. Pertama, syuhada, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, ya Rasulullah, iaitu solat 5 waktu. Ketiga, ya Rasulullah, puasa bulan Ramadan. Keempat, Rasulullah, buka zakat. Kelima, menunaikan fardu haji. Kalau saya buat ini semua sempurna, saya boleh masuk syurga. Rasulullah kata, "Naam, boleh." Buat tu semua, Rasulullah kata boleh masuk syurga. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak nak buat yang lain, aku buat yang ni je." Dia pun pergi. Rasulullah bagi tahu sahabat, "Ya sahabat, itu contoh ahli syurga." Itu contoh ahli syurga. Masalahnya kita ini ada masalah. Solat kita tak sempurna, puasa tak sempurna, kan? Jadi apabila banyak benda ada lain tak sempurna, si Anu si Bolan tadi, dia boleh buat sempurna. Solat dia sempurna awal waktu, solat di masjid, doa sama. Jadi dia sempurna. Jadi walau dia tak buat benda lain, dia buat sempurna. Maka Rasulullah kata engkau dijamin syurga. Tapi kita yang tak sempurna ni kena tampung lah dengan benda-benda sunat. Kita kena tampung dengan sedekah, kita kena tampung dengan zikir. Ini kelebihan kita. Ataupun jika solat kita sudah baik, sudah sempurna, maka dengan ada amalan ibadat-ibadat yang lain, maka tingkat kita di syurga akan naik. Akan naik tingkat di syurga. Mungkin simpulan itu tadi berada di syurga yang paling bawah. Tapi jika kita ada amal ibadat yang lain, maka kedudukan kita di syurga yang paling tinggi. Mungkin berada di sebelah Rasulullah. Amin. InsyaAllah. Amin. Jadi kita tak boleh tinggal. Sebab kita tidak perfect. Apabila kita tak perfect, kita tidak sempurna, kita bimbang. Kita akan mempertaruhkan dengan solat kita yang tidak sempurna, tidak khusyuk, lambat, terlepas, qada, semua kena buat. Jadi kita buatlah solat-solat sunat yang lain. Itu penting. Tak dan lah buat solat sunat yang lain, kan? Tak dan apa masa 24 jam Allah beri. Allah tak pernah minta bayar pun 24 jam. Tak dan. Bekerja lagi. Kerja lagi. Kerja. Buat sebagai satu ibadah. Lepas kerja, buatlah. Malah letih. Cari alasan habislah. Habislah kita. Tak jumpa sama lah dengan syurga. Tak jumpa lah kita. Jadi inilah amalan yang paling penting sekali ialah solat. Jadi bacaan dalam solat itu yang paling penting ialah Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu begitu penting? Jadi sebelum kita teruskan, kita baca dulu surah Al-Fatihah dan pahalanya kita niat sedekah kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga dan sahabat baginda
Dan kita sedekahkan pahala Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada anak, isteri, suami, menantu, cucu, rakan-rakan, jiran-jiran, rakan-rakan Quote of the Day yang bersama dengan Atuk sentiasanya hari ini atau sebelum video ini, supaya agar menerima pahala Al-Fatihah yang Atuk baca dan rakan-rakan kita baca sekali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Kita sambung lagi. Amin, amin, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi, Atuk pesan sangat, rajin-rajinlah buat solat sunat. Apabila kita buat solat sunat, kelebihannya automatik solat wajib itu akan tertunai. Cuba amalkan. Bayangkan kalau kau buat solat ba'diyah, qobliyah ba'diyah, solat sebelum dan selepas solat wajib, tertunai. Solat qobliyah ba'diyah ini adalah solat yang paling dituntut. Sebab itu apabila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibadat yang paling baik selepas daripada solat? Solat sunat. Rasulullah tak sebut zikir ke, baca Quran ke, sedekah ke, tak ada. Solat sunat dulu. Sebab solat sunat ini sebagai penampung kepada kekurangan pada solat wajib. Bukan pahala haji, bukan pahala puasa, bukan pahala, bukan. Untuk tampung sama ada kita boleh lepas ke tidak timbangan amal ibadat solat kita ialah solat sunat, pahala solat sunat. Jadi kita kena jaga, kena ambil masa solat. Solat ni dia akan jadi ringan, dia akan jadi nikmat, dia akan jadi manis setelah Allah menerima, Allah redha, Allah redha. Jadi kalau kita solat berasa berat, berasa malas, Allah masih belum redha. Dan masa yang sama dosa kita masih tebal, dosa kita masih tebal. Jadi kita kena buat usaha. Ada orang solat malam, Rasulullah sampai bengkak kaki solat. Sebab Rasulullah rasa manis, dia tak rasa sakit kaki, rasa manis. Para sahabat sampai 1 jam sujud, itu biasa. Sujud saja 1 jam, itu biasa. Macam Sayyidina Uthman, solat 2 rakaat, khatam Al-Quran dalam Kaabah. Itu di antara orang yang Sayyidina Uthman di antara sahabat Rasulullah yang solat dengan khatam Al-Quran dalam Kaabah. Dalam Kaabah, itulah Sayyidina Uthman, menantu Rasulullah. Dan orang yang kedua ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i solat dalam Kaabah sampai khatam 30 juzuk. Sampai khatam. Itulah hebat. Jadi maknanya solat ini semakin lama kau tunduk, semakin mujarab, semakin nikmat kita. Semakin ringan solat kita. Semakin lama kita tunduk, bacaan-bacaan kita ulang-ulang. Kalau kita sujud, subhanallah, Allah, subhan maha tinggi Allah, engkaulah maha tinggi, subhanallah Allah, subhanallah, baca. Kemudian kita boleh tambahkan dengan doa-doa. Doa-doa. Tapi jangan cakap doa bahasa Melayu, tak boleh. Doa bahasa Melayu kena dalam hati je lah. Kalau kita sujud kan, subhanallah Allah, subhanallah Allah, subhanallah Allah, ya Allah, naikkanlah pakat aku, ya Allah, murah rezeki. Cakap Melayu dalam hati. Tapi kalau minta jauh ke daripada neraka, Allahumma jadna minan nar. Boleh sebut? Boleh sebut. Itu dalam bahasa Arab dan ayat Quran. Allahumma jadna minan, ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Sebut. Apa makna bila kita kata jauhkanlah aku daripada api neraka Jahannam? Berarti syurga. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada. Kau ni syurga dah, neraka dah, tak ada. Tak ada. Dia mesti. Sebab itu apabila orang yang tengah-tengah ni bagi umat Nabi Muhammad, dia akan bagi syafaat Rasulullah. Orang tengah-tengah saja syurga. Sebab apa? Rasulullah sedang menunggu. Rasulullah menunggu kita 3 tempat. Pertama pada mahsyar, yang kedua melintas sirah mustaqim, dan yang ketiga adalah di tepi telaga Kausar. Rasulullah sedang menunggu kita sekarang. Sekarang. Sebab itu Rasulullah beritahu, tahukah engkau siapakah orang yang paling umatku yang paling baik, yang paling aku cintai? Sahabat kata, engkau lah yang maha tahu. Rasulullah kata, bukankah kami ini sahabat kamu? Engkau sahabat kami, tapi aku merindui umatku. Umatku yang beribadat kepada Allah tanpa melihat wajahku. Umatku yang sayang kepadaku dan sayang kepada Allah tak pernah mendengar suaraku. Umatku yang begitu khusyuk, berselawat kepadaku, tapi dia tidak pernah hidup sezaman denganku. Aku merindui dia. Rasulullah merindui kita. Merindui kita sekarang.
Merindui kita lah, umat kita. Tak pernah melihat wajah, tak pernah mendengar suara, tak pernah mengikuti perjuangan-perjuangan Rasulullah, tak pernah. Dalam peperangan ke apa, tak pernah. Tapi Rasulullah kata, aku merindui mereka. Kita. Jadi kalau Rasulullah sedang merindui kita, menunggu daripada mahsyar untuk membantu kita. Kalau di pada mahsyar, kita itu sebagai ada satu kes, apabila ditimbang, dia ni dapati berat kepada dosa, maka malaikat tarik dia nak masuk dalam neraka. Rasulullah kata tunggu dulu. Apa kata malaikat? Malaikat kata saya tidak boleh tunggu ikut perintah orang lain selain pada perintah Allah. Jadi Rasulullah kata, ya Allah, tunggu dulu umatku itu, jangan dihadap ke neraka. Allah kata, malaikat, dengar kata Rasulullah. Kan Rasulullah kan disayangi oleh Allah. Dia ditarik semula sebelum dia masuk neraka, tarik semula sekolah itu. Rasulullah kata timbang semula. Apabila timbang, Rasulullah ambil sesuatu dalam saku dia, letak di tempat pahala. Apabila letak di tempat pahala, terus pahala lebih berat daripada dosa, dan masuk syurga. Maka hamba Allah itu tanya, ya Rasulullah, apa yang kau letak tu sehingga aku boleh masuk syurga, sedang aku dah confirm dah masuk neraka? Aku meletak ialah selawatmu kepadaku. Maknanya kita selawat kepada Rasulullah, simpan selawat kita itu sehinggalah daripada mahsyar ditimbang nanti, Rasulullah akan letak di atas timbangan selawat kita itu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat itu Rasulullah letak. Jadi kalau orang yang tak selawat kepada Rasulullah, Rasulullah tak akan kenal dia. Orang yang tak selawat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak ada kesempatan untuk memberatkan timbangannya. Tidak ada. Sebab itu apabila sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami semua nak kenal, kamu boleh kenal kami semua ya Rasulullah, sedangkan umatmu berbilion ya Rasulullah? Rasulullah kata, aku boleh kenal umatku wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, siku, tangan, kaki bercahaya kerana air wudu. Bercahaya kerana air wudu. Mana-mana umat Nabi Muhammad yang sentiasa ada wudu kerana solat dan sebagainya, maka wajahnya di mahsyar nanti bercahaya. Rasulullah nampak cahaya. Cahaya. Sebab itu Rasulullah sentiasa 24 jam berada dalam keadaan wudu. Dia ajar begitu. Selalu wudu. Jadi wudu dia bercahaya. Cahaya kita akhirat nanti. Bercahaya. Begitu juga apabila kita nak melintas siratal mustaqim. Ada orang yang pahala banyak, dia melintas macam highway sepatas kilat. Ada orang turun hayang. Siratal mustaqim itu ada kalanya